Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kefahaman Al-Quran yang beberapa hari lepas agak tergendala disebabkan oleh beberapa perkara yang tak dielakkan atau mudahnya disebabkan oleh teknikal. Walau bagaimanapun, maklum balas yang kita terima amat baik. Pertanyaan kenapa siaran kefahaman Al-Quran ini tidak ada beberapa hari lepas, dan kita dihubungi oleh banyak pihak yang kita tidak sedar, yang pihak begitu juga Husna TV barangkali tidak sedar, yang ramai peminat-peminat Al-Quran Al-Karim yang ingin meneliti, melihat kefahaman Al-Quran yang dipancarkan oleh Husna TV, dan kepada pihak Husna TV yang bertengkos lomos untuk menguruskan penyiaran ini, didoakan semoga mereka mendapat ganjaran yang sewajarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali di bawah pimpinan Saudara Nazrin, Saudara Basri, Saudari Nur Ain, Saudari Nur Aizati, dan Saudari Nur Husna sendiri yang bersama-sama bertugas lomos untuk menjayakan program ini. Surah kita pada hari ini sambungan yang lepas, surah Al-Jathiyah. Perlu juga saya ingatkan pada para penonton dan juga pelajar-pelajar, ibu bapa yang berada di depan saya ini, cuba untuk memahami Al-Quran ini daripada tafsir-tafsiran dan dengan tanya tokoh-tokoh ilmuwan yang hebat. Saya hanya sekadar untuk cuba membawa satu kefahaman Al-Quran ini dalam bentuk yang ringkas, yang tidak panjang lebar. Terima kasih sekali lagi kepada Husna TV, tokoh-tokoh di belakang tablet yang kita sebutkan tadi, juga termasuk Puan Fauziah Omar yang juga tenaga penting dalam Husna TV ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 12. Allah allazi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Muka surat 499. Surah Al-Jasiyah, makna yang berlutut. Surah ke-45, 37 ayat semuanya, dan surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Allah allazi sakhkhara lakumul bahra. Allah lah yang mempermudahkan bagi kamu atau yang menundukkan bagi kamu, bagi semua manusia, al-bahra, lautan. Allah lah yang menundukkan bagi kamu lautan. Litajriyal fulku fihi,
agar belayar kapal di dalamnya, agar tajriya belayar al-fulku kapal fihi di dalamnya, bi amrihi dengan perintahnya. Allah lah yang menundukkan bagi kamu laut agar kapal belayar di dalamnya. Kapal belayar di dalamnya adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Walitabtaghu min fadlih, agar kamu dapat mencari sebahagian kurniaannya. Walitabtaghu, agar kamu wahai semua manusia dapat mencari min fadlih, sebahagian dari kurniaannya. Wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, atau setengah ulama kata supaya kamu bersyukur. Baik, sikit penjelasan dan kita pun boleh fikir sendiri. Allah mempermudahkan, menundukkan laut. Bila kita sebut laut, dia satu juga institusi. Ada di laut itu ikan, ada di laut itu mutiara, ada di laut itu minyak sekarang ini dikeluarkan daripada dasar lautan, dan banyak kemudahan-kemudahan yang Tuhan kurniakan kepada manusia. Salah satunya ialah agar kapal dapat berlayar di dalam laut itu. Baik, sekarang hari ini kita tahu, kita heran, dan saya sejak kecil heran, sampai tua pun masih heran lagi. Besi tidak tenggelam, kayu tidak tenggelam. Apa besinya? Kapal yang dibina daripada logam besi yang sudah tentu berat sekali. Setengah kapal sampai 1,5 juta tan beratnya, dan dimuatkan dengan muatan yang juga berat, tetapi tidak karam dan tenggelam. Begitu juga dulu kala sebelum besi dibuat kapal dengan kayu. Kayu juga berat dan dibubuhkan muatan yang juga berat, tapi masih tidak tenggelam. Sekarang hari ini kita tahu bahawa tidak tenggelamnya kapal itu adalah disebabkan oleh perintah Allah. Bi amrih, dengan perintahnya, dengan perintah Allah. Sama juga dengan Allah perintahkan api untuk sejuk dan selamat Nabi Ibrahim. Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejukkanlah dan selamatkanlah Ibrahim. Sedangkan api itu asalnya Tuhan jadikan panas. Makna sekarang ini tidak tenggelamnya kapal itu, memanglah kita yang buat kapal. Tuhan bagi ilham pada kita untuk buat kapal, kilang kapal. Tapi yang tidak bagi tenggelamnya kapal itu adalah dengan perintah Allah. Kecuali berlaku pelanggaran, itu kisah lain. Berlaku bocor pada kapal itu kisah lain. Tapi asas kapal itu, perahu itu, sampan itu tidak tenggelam adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah saja-saja Tuhan buat ini? Tidak. Supaya kamu semua wahai manusia dapat mencari sebahagian di kurniaan Allah kepada kamu. Dengan adanya kapal, kita boleh muat barangan yang banyak, berlaku pertukaran barangan antara negara. Dengan adanya kapal, kita boleh muat muatan minyak yang banyak. 300 kaki panjang kapal, tangki, semua dimuat, dimasukkan minyak mentah atau minyak yang telah diproses, diekspor, dibawa ke negara asing, dibawa ke tempat-tempat yang berjauhan. Itu semua adalah merupakan kehendak, merupakan pemberian atau kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok yang tadi, perjalanan kapal dan sebagainya ini, Tuhan tundukkan laut semua untuk manusia ini, semua sekali dengan perintah Allah. Supaya Tuhan beritahu, Tuhan jelaskan,
terang dan jelas, objektifnya. Kalau kita mengajar di sekolah, ada objektifnya, hala tuju yang kita nak capai di pelajaran pengajaran itu. Di sini Tuhan jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Walitabtahu min fadli, supaya kamu mencari sebahagian kurniaan Allah itu. Bukan saja-saja. Wala'allakum tashkurun, kemudiannya supaya kamu bersyukur. Jangan jadi perumpamaan Melayu seperti kacang lupakan kulit, seperti melepas anjing tersepit, dan sebagainya lagi. Jadi itulah langkah-langkah dia. Tuhan perkenalkan, tundukkan laut. Tuhan tidak tenggelamkan kapal dengan perintahnya, supaya kita semua, manusia semua, dapat mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya pasti dan wajib dan semestinya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ini saya dengar tuan guru saya, Tuan Haji Ahmad Kepelu kata la'allakum ini, la'alla ini bukan agar, bukan apa, tapi pasti, supaya, mesti kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Cuba bayangkan kalau tidak ada kapal mutakhir 50 tahun dulu, 40 tahun dulu, bagaimana kita nak ke Mekah Al-Mukarramah. Kapal terbang masih belum menampakkan wajahnya lagi. Baik, sekarang kapal terbang sudah menampakkan wajahnya. Tetapi apakah semua pengangkutan perlu dibuat dengan kapal terbang? Tidak. Kemudian hasil mahsul dunia, makanan yang amat kita perlukan ialah ikan. Memanglah kita boleh pelihara ikan dalam sakar, tapi banyak mana yang dapat kita pelihara. Kadang-kadang kena racun, habis mati. Jadi laut yang terbentang luas itu menghasilkan hasil ikan yang cukup banyak, berbagai spesies ikan. Gitu. Itu juga hasil mutiara. Lagi dalam lautan yang kita dapat mutiara itu dari lagi hebat kualiti mutiara, lagi mahal harganya. Gitu. Sekarang ini dengan penemuan minyak juga di dasar lautan, itu adalah semua merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, supaya kamu bersyukur. Bila kita dapat minyak, kita berurus niaga minyak, jangan lupa memberi zakat. Keluarkanlah zakat. Kita dapat mutiara, kita jual mutiara, hasil perdagangan itu keluarkanlah zakat, bagilah derma. Dengan penggunaan kapal, ulang balik bawa barangan dagangan itu, kita dapat untung banyak, keluarkanlah zakat. Gitu. Tuan Guru Haji Ahmad Kepelu, Haji Ahmad Osman telah cerita seorang kaya India, namanya Umar Ali. Dia ada 99 kapal. Orang Islam yang kaya. Kapal dia bila ditambah satu, rosak satu. Dia tetap kat 99. Tapi Alhamdulillah, dengan kekayaan yang ada padanya, dengan kapal yang banyak dan urus dagang yang baik, dia memberi derma, menyuburkan sekolah-sekolah Islam di India, dapat membina sekolah-sekolah, pusat-pusat pengajian tinggi Islam. Dengan itu kita dapati bahawa kita, umat Islam dunia ini, mestilah mengucapkan terima kasih kepada peranan India dalam penyebaran ilmu agama ini. Selepas negeri Arab, tambah kaji Mesir, maka tumpuan kita tak lain dan tak bukan adalah India. Satu-satunya negara, maksud saya India ini maknanya sebelum berpisah dengan Pakistan. Dan selepas berpisah dengan Pakistan, Pakistan dan India juga mempunyai tamadun ilmu, tamakali hadis dan pengajian Islam yang cukup mantap dan cukup hebat. Itu hasil daripada perdagangan yang melalui lautan yang Tuhan permudahkan kepada kita, Tuhan tundukkan kepada kita, supaya kita bersyukur dengan nikmat Allah ini. Dan kita di sekolah-sekolah
persendirian atau sekolah swasta, atau juga dikenali dengan sekolah agama rakyat, atau saya lebih suka sebut sekolah agama Islam dalam kurungannya rakyat. Tak kita sebut terus sekolah agama rakyat, sekolah agama Islam dalam kurungannya rakyat, mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada para dermawan yang memperoleh hasil daripada kurniaan Allah ini, seperti yang berlaku di India itu. Kalau kita fikir, kalau kita renung dengan jelas, andai kata tanpa sentuhan masyarakat Islam India, dermawannya dan guru-gurunya yang berketerampilan hebat dan sebagainya, sudah tentulah sinaran Islam di Malaysia ini tidak segagah yang kita lihat pada hari ini. Kenapa saya cakap begitu? Kerana bila kita lihat kepada ilmuwan kita di Malaysia ini, adalah sebahagiannya mendapat sentuhan pengajian percuma daripada India. Pertama kali Profesor Dr. Burhanuddin, dulu Timbalan Menteri Kesihatan kita Datuk Abu Bakar Umar, belajar di India. Tuan Guru Ni Abdul Aziz belajar di India. Bekas Mufti Selangor Ishaq Bahrom, Datuk Ishaq Bahrom belajar di India. Mufti Kedah sekarang Datuk Badaruddin Haji Ahmad, lepasan India. Ustaz Azhari yang pernah mengepalai Madrasah Taufiqiyah Padang Lumat Kedah dari India. Ustaz Suhaimi dari India. Itu juga Tan Sri Ibrahim Lembut sekarang ini Ketua Hakim Syar'i Malaysia, juga pernah menerima pendidikan dari India. Dan banyak kalau kita nak senaraikan lepasan India ini. Cuma kita tidak berhenti sekat India, kita sambung ke Azhar. Jadi bila kita pulang ke tanah air, kita ini dikenali sebagai orang-orang lepasan Azhar. Dan saya juga secara peribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada masyarakat dermawan India yang sepanjang pengajian saya di India, di Madrasah Jamaliyah Arabia, di Darul Ulum Deoban, di Darul Ulum di Nadatul Ulama, juga di Universiti Lucknow, semua pengajiannya percuma dan makan minumnya ditanggung oleh pihak sekolah melalui sumbangan para dermawan. Jadi inilah yang Tuhan katakan, Tuhan permudahkan laut untuk kita mencari segala kelebihan, dan akhirnya pasti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang berikut, ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan Allah juga, dan dialah yang menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jadi kita sendiri seperti saya katakan tadi boleh fikir, bila Tuhan permudahkan, tundukkan apa yang ada di langit, segala ada bintangnya, ada bulannya, ada mataharinya, ada cakrawala-cakrawala lainnya, termasuk antara langit itu ada udaranya dan sebagainya, dan lagi gitu. Wa ma fil ardi, apa yang ada di bumi, yang di permukaan bumi, yang di dalam bumi, jami'an, semuanya, minhu, semua itu sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat daripadanya, sebagai rahmat daripadanya. Tak susah payah kita nak tanam pokok pun, bubuh biji benih dengan cukup syarat-syarat tertentu, biar Tuhan besarkan. Gitu. Macam-macam kemudahan yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan berikan kepada kita semuanya untuk kita. Inna fi dzalika, kesemua itu, la ayatin, adalah tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin yatafakkarun, bagi
orang-orang yang berfikir. Maknanya kalau kita tidak fikir, makna kita gila lah, macam-macam kata yang boleh dikatakan kepada kita lah. Kalau kebesaran Allah, kehebatan Allah, kurniaan Allah ni kita tidak hormati, kita tidak hargai, kita tidak sanjungi, kita tak ucap terima kasih kepada Allah, maka kita ni dalam bahasa yang lembut Tuhan kata, Tuhan bagi segala-galanya ini sebagai tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kalau kita tidak, saya katakan tadi, sebaliknya kalau kita tidak fikir, maka kita ni kira bodoh, dungu, pekak, sewel, kurang ajar, biadab, bongkak, tak serak diri, semualah. Semualah. Sedangkan kita tadi pagi-pagi tadi pergi market, ikan itu dari laut, kurniaan Allah kepada kita. Tak balik daripada market, kita makan. Puasa, kita tidak puasa misalnya. Adakah hati perut macam ni? Gitu. Ya qaumin yatafakkarun. Masukkanlah ya Allah kita ini dalam golongan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang rasional, yang matang. Baik, itu satu ungkitan Allah Subhanahu Wa Taala dan satu orang panggil teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini agar tidak melampaui batas, agar kita menikmati segala kurniaan Allah ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat yang berikut, akhlak, kesopanan, kesusilaan, tata cara hidup bermasyarakat, pertama kali dalam menghadapi jiran-jiran yang belum beriman, yang tidak beriman, atau yang kafir, atau yang menentang orang-orang Islam. Baik, ayat 14. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Orang yang tidak takut kepada seksaan Allah di hari akhirat. Kerana dia, yakni Allah akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Baik, ini ada pergolakan yang berlaku bila zaman awal Islam ini. Nabi Muhammad dipermain-mainkan, Nabi Muhammad diolok dan diejek. Tapi di ketika yang sama juga ada hulu balang yang hebat. Ada Sayyidina Umar yang telah menganut Islam, yang tidak boleh orang sentuh mengenai Nabi Muhammad. Dia terus akan mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk pangkal leher orang itu. Gitu. Jadi Tuhan suruh maafkan mereka. Sebagai contoh, apa yang mereka permainkan, mengikut dalam tafsir Al-Wasit karangan Dr. Wabah Zuhaili ini, mari kita tengok pada ayat 145 surah Al-Baqarah. Ayat 145 surah Al-Baqarah, muka surat 39. Dah jumpa? Muka surat 39. Dan bawah sekali. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Bila ayat ni turun, apa maknanya? Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, gitu, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi bila ayat ini turun, Nabi baca kepada masyarakat semualah. Kita kena faham tradisi Nabi Muhammad SAW
Bila turun ayat Quran, Nabi akan baca bukan kepada orang yang telah menganut Islam sahaja, tapi kepada semua orang. Tapi kepada semua orang. Sebab tu kita ambil pendekatan. Bila saya pernah mengajar di sekolah menengah Bakti Tasik Lugur 1 ketiga dulu. Satu pengetuanya almarhum Cikgu Muhammad Nur Ibrahim. Pembantu-pembantunya Cikgu Zulkifli Syahidan, Cikgu Fauzi dan sebagainya lagi. Baik, bila kita buat majlis modul Rasul, selalunya akan diberitahu pelajar-pelajar yang bukan Islam berada di satu tempat asing. Ini pelajar Islam berada di sini kerana memperingati Maulidul Rasul. Tapi bila kita bincang bersama, kenapakah pelajar yang bukan Islam ini perlu diasingkan? Sedangkan kita sendiri belajar sejarah Gautama Buddha. Kita sendiri belajar sejarah Konfusi. Kita sendiri belajar sejarah Karl Marx dan sebagainya lagi. Tapi kenapakah orang bukan Islam ni kita tak bagi dia nak dengar kalam Allah dan cerita mengenai Nabi Muhammad? Baik, hujah yang menentang yang mengatakan bahawa kita bimbang takut-takut kalau jadi orang panggil sensitif, sebab orang bukan Islam kita panggil bersama. Tapi bila kita fikir secara rasional lagi, sensitiflah kalau kita pisahkan mereka. Mereka boleh kata apa kita cakap, kita seolah-olah sebuah komplot. Tapi kalau mereka berada dalam majlis yang sama, insya-Allah tidak ada timbul masalah. Jadi persetujuan sekolah buat, alhamdulillah. Kita buat majlis modul Rasul, dan kita satukan semua etnik, semua kaum dalam sekolah itu untuk berada dalam satu dewan yang sama. Dan kita panggil juga masa itu seorang pelajar sekolah Cina, PU, Pelabatas Nur Ain, memberi ucapan Maulidul Rasul dalam bahasa Mandarin, dan cukup menakjubkan dan mendapat perhatian yang baik dan sopan santun yang tinggi daripada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina. Alhamdulillah. Ya, sekarang Ustazah Nur Ain lepas sekolah Cina PU, belajar di Darul Azhar, di Ma'hadul Azhar, dan juga di Syria. Juga pernah belajar di sekolah Irsyad, kemudian ke Ma'hadul Azhar lagi dan sambung ke UBC Azhar Mesir, dan sekarang bertugas sebagai pengetua di Ma'had Al-Azhar ini. Dan diharap penjelasan seperti mana Nabi jelaskan kepada masyarakat seluruhnya, sama ada masuk Islam, telah menganut Islam atau tidak, itu menjadi ikutan kita di Malaysia ini. Bukan kita buat majlis ini kepada masyarakat kita sahaja. Baik. Jadi apa timbul masalah ini? Bila maknanya apa? Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik? Jadi orang Yahudi seorang pemain, dia Tuhan kamu miskinnya, teruknya, minta berhutang kat manusia, peliknya Tuhan kamu ni, gitu. Bila tu, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik? Sedangkan maksudnya yang lain, gitu. Tapi dipermain-mainkan. Ini puncanya. Dan Sayyidina Umar macam biasalah, bila dengar macam ni, agak hudus pedang lah untuk bertindak. Umar memang garang lah. Dia tidak boleh orang buat lebih kurang kepada nabinya dan kepada agama yang dianutinya. Itu Nabi tahan. Sayyidina Umar ini berkata, baca ayat Quran inilah. Katakanlah, wahai Muhammad, pada orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Maaflah. Memanglah kalau kita macam berlaku di Mesir ini, slogan yang dilaungkan oleh ikhwan muslimin dan pejuang-pejuang Islam, biar kita dibunuh dan kita tidak akan membunuh.
bukan satu perkara yang mudah. Kita rela syahid dan kita tidak rela menjadi pembunuh. Sebab rakan-rakan kita yang nak bunuh kita tu, mereka tidak tahu. Maknanya mereka tidak tahu apa orang panggil, mereka tidak takut kepada pembalasan hari akhirat itu. Mereka tidak takut langsung. Kalau mereka takut pada pembalasan hari akhirat itu, mereka tidak buat lebih kuranglah kepada orang-orang Islam. Itu orang Islam sendiri. Tapi dalam masyarakat, masa ayat ini diturunkan, di kalangan orang-orang kafir yang menghina dan mencaci maki orang Islam. Tapi kalau kita fikir sekarang ini, kadang-kadang sedih lagi lah. Sebab masa zaman Nabi, masa zaman di Makkah, orang kafir yang menghina Islam, orang kafir yang nak membunuh orang Islam, orang kafir yang mempermainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ini kita nampak ada sikit kekeliruan. Orang yang mengaku Islam sendiri meluat kepada orang Islam. Orang yang mengaku Islam sendiri tak boleh melihat ada kumpulan orang Islam dan nak melaksanakan undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada mereka ini, Tuhan kata, naklah mereka memaafkan orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu, pada orang Islam semua, kepada orang yang beriman, naklah mereka memaafkan orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Tak takut kepada pembalasan Allah di hari akhirat nanti. Kerana dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kerana Tuhan sendiri menjamin, memberi jaminan, testimoni. Allah sendiri yang akan balas. Allah sendiri yang akan balas. Kita ingat, Allah sendiri yang akan balas untuk masukkan mereka ke dalam neraka. Tapi satu kumpulan lagi yang menganut Islam, yang telah terima Islam tapi menentang Islam, Tuhan saja yang tahu sama ada mereka munafik ataupun tidak. Maka kepada golongan munafik, mereka akan mendapat azab yang lebih perit daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu mendapat azab yang cukup hebatlah, neraka yang paling teruk sekali. Jadi Tuhan tahu. Kita maaf. Bunuhlah kami. Kami tidak akan membunuh kamu. Itu slogan yang dilaungkan di Mesir sekarang ini. Cincang lumatlah jasad-jasad kami. Kami tidak akan cincang jasad-jasad kamu. Itu kata-kata orang-orang yang berhimpun di medan Rabah Adawiyah dan di medan Nahdah dan di seluruh Mesir. Tuhan jamin akan membalas. Tuhan sendiri akan membalas. Lantaran itu kita katakan kepada rakan-rakan kita, sama kepada diri saya sendiri, tak payahlah kita fikir untuk nak buat lebih kurang kepada orang-orang yang nak Islam itu. Sebab mereka tidak mampu melawan kita. Kita ada kereta kebal, kita ada M16, kita ada gas pembenih mata, kita ada kawat buri, kita ada macam-macam lagi lah, C4 ke C10 ke apa tak kira. Mereka tidak mampu lawan kita. Tapi dalam ayat ini Tuhan kata dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini jaminan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita katakan sekali lagi, usahlah tunjuk garang sangat di dunia ini untuk menentang orang-orang yang hendak melaksanakan hukuman Allah di muka bumi ini. Usahlah kita garang sangat untuk menghancurkan orang yang ingin menegakkan kerajaan Islam di muka bumi ini. Pada umur kita pun tidak panjang. Baik, kita lihat ayat 15. Ayat terakhir kita pada petang ini. Walaqad atayna bani Israil al-kitab. Ayat 15. Kita tengok ayat 15. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Thumma ila rabbikum turja'un. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri.
Jadi bila kita bertemu antara dua tadi, satu buat kebajikan, satu nak kerajaan memerintah negara ini mengikut ludah sunnah keislaman, ekonominya mengikut keislaman, pendidikannya mengikut cara Islam, undang-undang jenayah ni mengikut cara Islam dan sebagainya lagi. Satu kumpulan lagi menentang, berusaha berempas pulas untuk menggagalkan perancangan ini. Baik, yang hendak melakukan kebaikan, dia dapat pahala. Man amila salihan falinafsi. Dia bekerja buat itu dapat pahala kepadanya untuk kepentingannya di akhirat. Pahalanya ialah jaminan untuk kita mendapat ganjaran yang baik di akhirat. Pahala ni kita tak dapat lagi sekarang ini. Kita nak dapat selepas kita mati, selepas di akhirat nanti. Baik. Wa man asaa fa 'alaiha. Maka barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu juga akan menimpa dirinya sendiri. Jadi situasi yang sama. Dua watak yang berbeza. Satu mendapat ganjaran yang baik, satu mendapat ganjaran yang jahat. Sekali lagi kita pesan kepada diri saya, orang-orang yang ada kuasa untuk memberi kebenaran, melepaskan gas penduit mata demonstran itu, melepaskan tembakan kepada orang-orang yang berhimpun secara aman itu, orang yang ada kuasa untuk mengarahkan tindakan-tindakan ganas dan kasar itu, kebanyakannya sudah berusia 40-an. Jarang ada yang usia 30-an atau 20-an. Maknanya sudah hampir untuk mati. Sudah hampir untuk mati. Fikirlah untuk kebahagiaan kita di akhirat. Sebab yang kata-kata ini bukan kata-kata hikmah, kata-kata ulama, bukan kata-kata pujangga, tapi kata pelaksana, penguasa yang itu sendiri, penguasa dunia ini, penguasa akhirat, penguasa langit dan bumi, penguasa laut, penguasa syurga dan neraka sendiri yang membuat penegasan. Jadi kita perlulah bagi perhatian yang serius, yang baik. Kadang-kadang ketua kita yang rakan kita yang ada pangkat sikit pun kita hormat dan kita patuh pada kata-katanya. Ini adalah kata-kata Allah yang paling berkuasa sekali, bukan mainan. Sesiapa yang mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu juga akan menimpa dirinya sendiri. Lepas itu, mati sekat itu? Tidak. Tuhan sebut sekali lagi, summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Yang buat fitnah pun kembali kepada Tuhan, yang kena fitnah pun kembali kepada Tuhan. Yang nak menegakkan Islam pun kembali kepada Tuhan, yang menentang orang-orang yang nak menegakkan Islam pun kembali kepada Tuhan. Akan menerima balasan. Kita disanjung oleh seluruh dunia untuk menggempur orang-orang yang minat Islam. Memanglah dunia akan sokong. Sebab kalau misalnya sekarang penduduk dunia ada 7 bilion, 1 bilion orang Islam. Jadi 6 bilion bukan Islam. 6 bilion ini sudah tentulah peliklah kalau mereka menyokong dilaksanakan undang Islam. Cuma yang kita kesal, yang kita harap ialah rakan-rakan kita yang sudah menganut Islam ini, yang lebih kurang 1 bilion lebih sikit ini, marilah bersama-sama untuk kita jaga diri kita sendiri, tambah diri saya, bagaimana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sudah jelaskan di sini, siapa yang buat baik demi kepentingannya sendiri, dan siapa yang buat baik maka derita tu akan ditanggungnya sendiri. Sebab kita sembahyang pun Tuhan tidak untung, kita puasa pun Tuhan tidak untung, kita bagi derma dan sedekah dan zakat pun Tuhan tidak untung. Semuanya yang untung kita sendiri. Kalau kita buat jahat pun Tuhan tidak rugi. Yang deritanya adalah kita sendiri. Jadi surah Al-Jasiyah ini kita teliti betul-betul, kita hayati betul-betul, kita hadam betul-betul, kita diskusikannya, kita buat usrah, kita cari guru-guru yang mursyid untuk memberi bimbingan kepada kita supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nama surah ini pun sudah menggurunkan Al-Jasiyah,
yang berlutut di hadapan Tuhan di akhirat nanti akibat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan semasa kita berada di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.